Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Sembang Marvel. Hari ini kita akan bersiaran sekali lagi dengan topik kita. Kita nak sembang tentang review Secret Invasion untuk episod 1 dan 2. Okay, episod 1 hari tu korang tengok dekat ni kan, cinema kan. Ya, Korang ya, dapat invitation kan. Tengok Kita bukan korang, kita dapat. Kita dapat. Tapi Tapi giginya, awak ada hal. Saya ada kat Johor Bahru So, apa macam mana? shout out kita shout out sikit lah untuk Disney Plus Jangan Hotstar. shout out sikit, shout banyak lah. Nanti baru dapat lagi pasti. Betul. Terima kasih untuk Disney Plus Hotstar sebab menjemput kami dari Sembang Marvel untuk tengok preview Episod pertama. episod pertama. Invasion. Tapi itulah kita dapat tengok episod pertama je. Ya. Betul. Ah. Tengok lagi sekali sebab subtitle Tak ada. Hari tu tak tapis kan. Lepas tu dengan bahasa Rusia kan. Russia je ada subtitle English. Itu petak lah kita nak faham. Okay, by the way untuk episod 1, episod 2. Episod 1 tu siapa-siapa, kita akan sembang spoiler sekali lah kan. Ya, betul. Spoiler alert. Okay, kita tahu ending episod 1 ni, aduh, mengecewakan sungguh. Betul. Bila kita tahu siapa tu mati, Maria Hill Hill mati. mati. Aduh. Waktu kau tanya Anip, Dip, waktu tengok cerita tu, ending dia, aku menjerit macam ni tau. Kenapa dia mati? Sebab Maria Hill ni kira watak yang kita sangat tunggu-tunggu sebab dia daripada Avengers lagi dah ada. Betul. Iron Man ada ke? Iron Man dia Iron Man tak ada kan tak ada, rasanya. tak ada. Daripada Avengers yang pertama dia dah ada. So kita nampak watak dia tu dah lama sampai sekarang tiba-tiba dimatikan karakter dia dalam Secret Betul, Invasion. sebab dia dalam komik pun watak dia penting sebagai SHIELD punya member. Tapi yelah dalam komik dia ni ada banyak teori juga sebab dia ni robot lah apalah kan. Betul. Tapi dah rasa tak sedap hati tu sebab korang tengok dekat cinema kan. Dah rasa tak sedap hati pasal Maria Hill ni sebab bila intro je kan, Marvel Studio apa semua Special kan, appearance. nama-nama semua muncul tau. Tapi Kobe Smulders tak ada. Betul. Lepas dia mati, ending Aduh. baru dia special guest. Tapi mungkin ada hikmah lah dia mati. Yelah betul. dia reject cinta Ted Mosby. Tiba Oh, memang ada. dia macam cross multiverse lain tau. Tapi aku rasa harap-harapnya lah ada Dia tak mati. Maria Hill daripada universe yang lain. Dia mungkin dengan rambut kerenteng ke, lebih penggayaan yang terbaru Betul. supaya cerita jadi lagi menarik lah. Ni macam ni kena kacau bawah dulu. Kau tak nanti kau Ni rasa apa? pahit. Strawberry? Ini strawberry. Yang ini matcha latte. Kura-kura macam macam latte. hari ni jadi kita punya penaja. Yeay. Sebab tu kita kena tanya kan, sebab benda ni unik tau. Betul. Mana aku nak jumpa, nak Kebetulan nak pula kena kacau. kebetulan pula ini mungkin dibuat daripada darah skral ni. Alamak. Darah skral kan hijau ke? Tak, darah skral warna biru. Oh. Tapi dia punya- mungkin ada kaitan dengan Hulk kot. Dan ni dah campur dengan susu, jadi dia akan bertukar warna lah. Nanti boleh jadi shapeshifter tak? Boleh. Ada api. Okay, kita sambung, Sambung pada Secret Invasion. Okay. Episod pertama secara overall dia ada macam mana nak cakap episod pertama dia berjaya lah sebagai permulaan. Ada orang yang letakkan rating yang agak tinggi, ada yang sederhana, ada yang rendah dan sebagainya, tapi untuk setup Secret Invasion aku rasa dia okey. Dia tak adalah terlalu bagus, tapi pada aku dia okey. Dia buat kerja dengan baik lah. Apa yang kita boleh nampak dan kita boleh kupas daripada episod 1? Okay, episod 1 ni dia more kepada dia cerita balik tau. Dia yelah sebab last kali Nick Fury ni betul-betul bekerja, kita tak ingat bila. Betul. Sebab kita memang kalau Betul, tengok dalam betul. Spider-Man Far From Home pun, itu bukan Nick Fury, itu Talos. Betul. So- Talos dengan siapa? Bini dia kan? So kita tak tahu sebenarnya Nick Fury ni bila dia menghilang, macam mana, kenapa dia turun. So episod 1 ni dia reinstated balik. Okay, Nick Fury inilah dia, dah lama tak turun ke bumi. Nampak tak betapa lemahnya dia. Betul. Dia establish ada satu scene mana Maria Hill cakap dengan Nick Fury, kau ni selalunya one step ahead. Yes, Sebab betul. tu dia mencari Nick Fury. Tapi
after the blip kau ni lain sangat. Ya, betul. So dia dah menyampaikan naratif tu tau, daripada Nick Fury ni selepas the blip dia lain. Daripada Talos, daripada Maria Hill. Lepas tu ada beberapa orang yang juga cakap Nick Fury ni berbeza. Antaranya Gravik kan. Ya, Gravik pun cakap Yang dia benda kata sama. Nick Fury ni dia dah lupa janji dia dekat Skrull. Sebab dalam episod 1 dah menerangkan tentang macam mana Nick Fury janji dekat Skrull ni untuk dapatkan planet dorang sendiri. Oh, bukan episod 2 ke yang tu? Itu episod 2 lah. Tapi episod 1 tu pun dah nampak macam relationship Gravik dengan Betul. Nick Fury ni ada relationship something. Sebab Yeah, diorang macam betul. Gravik ni macam tak puas hati dengan Nick Fury. Betul. So dijawab pada episod 2 lah benda tu. Betul. Dah masuk episod 2 ke aku nak? Belum. Tak. Okay, kau puas hati tak waktu tengok episod 1 tu? Okay, sebenarnya bagi aku episod 1 tu tak power lagi lah. Betul? Episod 1 tu dia nak refresh balik dekat kita. Betul. Skrull ni apa, Nick Fury status dia macam mana. Dan aku nak menyentuh sikit pasal Maria Hill lah. So MCU keluarkan balik dia untuk matikan. Macam tu sahaja dia Dimatikan macam tu sahajalah. And aku rasa yang paling best sekali dia jadi serabut. Dia macam permulaan yang penuh bermasalah. Betul. Dia macam okay, dah buka satu alur cerita. Okay, dia ni dah ada. Dia macam pertambahan masalah tu yang bagi aku, yang aku really looking forward untuk tahu Skrull punya status. Aku nak tahu okay, next episode. Betul. Tapi bagi aku sedikit kelemahan untuk orang yang dia memang tak layan sangat MCU. Skrull punya storyline lah. Dia kan benda ni kan, dia bagi aku itu agak, mungkin bagi mereka benda tu agak dull sikit lah. Macam aduh slow lah, apa benda ni. Tapi kalau dia recap balik previous film, episod 2 sangat-sangat exciting lah. Tapi aku cakap episod 1 tu okey je. Sebab dia adalah dia set up dulu. Betul. Sebab kalau episod 1, kalau kita tengok dia banyak campak masalah. Pertama je, first scene dia adalah Agent Rose. Betul. Yang rupanya adalah Skrull. Ya, betul. Ya, best gila tu. Benda tu pun gila. aku rasa macam So kan kalau kita dengar kan awal-awal tu adalah VO tu tak silap aku bukan Agent Rose tau. Bukan. Seorang lagi tu kan. Yang dia adalah Shield Mamat tu Shield ke apa tak, aku tak ingat lah. Tapi dia agent lah. Betul. Dan Mamat tu cerita pasal macam mana Skrull ni dah invent bumi, and macam mana dia dah ramai dah ni. Dia orang boleh tukar jadi manusia, jadi menyamar jadi manusia yang penting-penting. Sampai dia cakap sekarang ni banyak perang. Mungkin perang ni adalah disebabkan Skrull dan sebagainya. Betul. So benda tu dah set up. Punya Agent Rose adalah Skrull. Dan kita pun sebenarnya kan, bila dia dah masuk episod 1 tu sebenarnya macam, kalau saya lah kan, saya dah macam confused lah. Siapa boleh percaya sebenarnya ni? Itulah dia set up dengan sangat berjaya. Sebab kalau ikutkan semula, Maria Hill waktu tu dia macam nak tolong Rose. Betul. Dia anggap Rose tu adalah tim dia. Betul. Rupa-rupanya Rose yang dia percaya tu adalah bukan Rose. Betul, dia Skrull. Wujud persoalan pula, Agent Rose pernah muncul dalam Black Panther. Betul. So dia adalah Agent Rose yang sebenar ataupun dia adalah Skrull. Okay, jap, aku nak tambah sikit boleh tak? Okay. Ini dia bukan sentuh pasal episod 1, tapi aku nak tengok daripada segi komiks lah. Adakah Skrull ni, kan diorang sinonim dengan kisah Kree dengan Skrull. Macam mana kalau dalam battle kebanyakan Kree yang selalu menang kan dalam. So sebab aku rasa macam Skrull ni punya super power, dia punya super power dia boleh menyerupai, boleh shift ni kan, shift shape kan, shifter, ya betul. And then apa yang membuatkan Kree tu lebih power? Kree power. Kree sebenarnya the actual power dia apa Aku rasa teknologi. Betul. Teknologi Satu teknologi, yang keduanya dia ada superhuman. Dia ada superhuman punya traits. Contohnya macam siapa ni? Ronin adalah Kree kan? Betul, Ronin adalah Kree. Ya, Ronin adalah Kree. Yang warna biru ni Kree. Okay. So diorang ni macam darah pahlawan lah kononnya. Diorang mampu bear the power stone apa semua. Faham. So diorang macam superior species lah dekat dalam galaksi. Itu sedikit sebanyak daripada komik lah berkenaan dengan Kree. So sebenarnya bila kita tengok Secret Invasion ni, kita perasan satu benda lah, yang bahawasanya Skrull dengan Kree ni dia berlatar belakangkan dua watak je. Okay. Which is dua anchor sahaja. Nick Fury, Captain Marvel.
Dua orang ni je. Betul. Yang bawa masuk ke Dalam MCU. Earth. Betul. Sebab selama ni macam kita tak pernah dengar kan apa pasal Skrull sepanjang kita tengok daripada first Iron Man sampailah ke sebelum Captain Marvel lah. Okay. Kita tak pernah kenal pun siapa Betul. Betul. Kita tak pernah mungkin kita kenal Kree masa dalam GOTG. Okay, which betul. is Ronin kan. Tapi bila sekarang ni nampak dah fokus dia lebih kepada luar daripada bumi. Betul. Lagi besar lah sebenarnya. Dan kita sebab ini berdasarkan komik juga teori juga ni komik, which is selama Nick Fury kembangkan Avengers, sebenarnya ada je Skrull yang kerja dengan Shield, dan ada juga Skrull yang masuk dalam Hydra, dan ada juga Skrull yang dah ada superpower daripada hasil eksperimen Shield tu. Ini berdasarkan mana? Komik. Komik. Okay. Kita akan tak masuk lagi episod 2 kan. So kita tak boleh nak kupas lebih lagi. Sebab episod 1 kita nampak secara keseluruhan dia banyak benda yang surface lah. Surface dia je betul. menimbulkan tanda tanya. Contohnya macam apa punca Nick Fury ni tinggalkan Skrull. Lepas tu banyaklah macam Talos, kenapa tiba-tiba Talos dibuang. Sebenarnya ada beberapa persoalan yang dijawab pada episod kedua kan. Okay. Dan penutup episod 1 adalah Maria Hill mati, dan kita nampak Nick Fury apa yang dia plan, apa yang dia rancang untuk lawan Skrull ni macam gagal. Macam dia menunjukkan sisi lemah yang kita selama ni nampak Nick Fury ni power. Slowly kita dah nampak betul. Dia macam Nick Fury ni. Sebelum kita masuk episod 2 juga, first episode tu expectation dia sebenarnya kan bila dia cerita pasal Gravik kan. Ingat ke Gravik ni anak Nick Fury tau. Teori utama yang muncul sekali. Okay. Sebab kita tahu yang sebelum masuk episod 2 juga kita tahu yang Nick Fury ni sebenarnya kahwin dengan Skrull. Okay. So ingatkan Gravik ni sebenarnya anak Nick Fury, tapi rupanya tak lah. Betul. Tapi jap, sebelum tu memang dah tahu, dah establish yang Nick Fury kahwin dengan Skrull. Dalam komik memang itu iya ke? Dalam komik lah. Okay, menarik sebab benda tu dikeluarkan waktu episod kedua yang Nick Fury sebenarnya ada wife, dan wife dia adalah Skrull. Itu yang kita akan breakdown. Okay, cuma persoalan dia apa nama wife dia? Farah apa? Aku tengok ada nama dia, tak silap aku. Yang dia ada 2 nama tau. Satu Priscilla. Priscilla tu nama Melayu pula. Nama manusia kan. Kalau nama Melayu macam tu, Nick orang Kelantan lah. Nick Fury orang Kelantan lah gitu. Vara. Okay, kalau ikut adalah aku tengok teori ni berdasarkan satu YouTuber dekat Indonesia, tak salah aku. Aku tak ingat, Keramax kot. Dia cakap Nick Fury sebenarnya dah kahwin. Dia ada 2 teori. Satu teori dia adalah, adakah Nick Fury tahu wife dia adalah Skrull, ataupun sebenarnya Skrull tu memang menyamar. Faham? Menyamar sebagai isteri Nick Fury. Tapi aku rasa teori yang Nick Fury tahu isteri dia adalah Skrull lebih kuat. Sebab pertama, dia kata waktu scene yang awal-awal untuk episod kedua kan, Vara tu dah pakai cincin. Okay. Kan Vara tu yang perkenalkan Nick Fury dengan Gravik. Betul. Dan waktu tu dia nampak macam pakai cincin. So itu tanda yang sebenarnya Vara ni memang dah berkahwin dengan Nick Fury waktu tu. Setuju. Okay, aku ada terjumpa satu lagi teori special. Dia lebih kurang macam tu juga. Aku cakap dulu kalau dekat Winter Soldier, Nick Fury ada cakap dekat Cap lah, dia ada wife. Betul. Okay, kalau korang tahu sebenarnya wife dia yang Priscilla tu, dia ada cancer. I see. Okay. So dia buat perjanjian dengan Vara, seandainya kalau dia tak diselamatkan ke ataupun meninggal, dia nak gantikan tempat so Vara akan gantikan tempat Priscilla tu. Jadikan wife dia. So technically dia tahu. Itu teori yang saya jumpa lah daripada sumber-sumber. Okay. So ringkasannya macam ni. Nick Fury memang dah kahwin. Dia kahwin dengan manusia. Tapi manusia dia kahwin tu ada kanser. So bila dia rasa macam yelah dia nak kehilangan tu kan. Betul. Dia buat perjanjian dengan Skrull, which is kalau apa-apa jadi dekat dia punya wife dia tu, Skrull akan jadi wife dia. Yes. Lagi satu, Vara tu kan dia kan Skrull, dia perlukan kasih sayang juga. Tak kisah daripada mana-mana makhluk.
So Nick Fury lah orang yang sesuai. Dah ramai komen ya. 2-3 orang dah komen ni. 2-3 orang cakap entah-entah korang bertiga pun Skrull. Korang rasa kenapa ada air hijau kat sini? Yeah. Orang adalah vampire Skrull, minum air darah Skrull. Darah Skrull sendiri. Boleh establish lah ni Ice Skrull. Tapi tak tahu lah dia macam lebih menyelerakan ataupun tak sebenarnya. Okay, episod 2 sebenarnya aku rasa lebih menarik. Okay, ada orang betul. kata yang Setuju. slow, ada aku rasa dia progress. sesuai lah. Okay, ada progress lah. Okay, kita tanya Nip lah. Okay. Sebab kau pandai tau describe episod-episod cerita Okay. ni kan. Aku tak tahu lah kepada korang yang dah tengok belum. Korang tengok episod 2. Tapi episod 2 ni aku suka gambaran dia. Daripada sini lah dia start bagi tahu aku suka dia letak satu pressure dekat Nick Fury. Nick Fury dah menjanjikan tanah. Betul. Dekat bangsa dekat Talos sebenarnya. So Talos ni dia macam middle person. Dia beritahu dekat Skrull, okay, ada manusia boleh tolong kita sebagainya. Tiba-tiba pula blip. Betul. Nick Fury dah hanging 5 tahun, terbiarkan Talos. Jadi korang kena faham villain yang disebabkan Gavik muncul, maksudnya karakter jahat tu muncul disebabkan oleh Nick Fury. Sebab Betul. apa? Dia tinggalkan lah, dia abaikan. Kita boleh ibaratkan Skrull ni macam Israel ke? Berebut tanah mungkin. Yang dijanji. Ataupun dari skop yang lebih kecil, Rohingya di Malaysia. Wow. Anik dah mula Anik- masuk isu-isu Anik- politik aku antara dah mula, bangsa. sorry. Mula-mula socialist lah, masuk Tapi kapitalis itu yang lah, menarik ni tentang sekarang MCU. politics. Yeah. Sebab ingat tak Dip, kau pernah pernah cakap kupas. kita pernah kupas yang fasa phase 4 ke atas ni dah tak ada villain yang betul-betul villain. Betul. Sekarang yang Gravik ni dia macam anti villain. Yes. Sebab dia adalah watak yang baik, Dia tapi adalah disebabkan Skrull yang tersakiti. Skrull yang tersakiti. Betul lah. Betul. Aku nak tergelak dengan Sebab tersakiti. pertama- Skrull tersakiti. Dia menarik tau. Contoh macam Skrull menuntut tanah planet untuk dorang duduk. Tapi dalam masa yang sama tak ada planet yang dorang jumpa untuk Skrull. Betul. So dorang duduk kat bumi. So dorang nak invade bumi pula. Dalam masa yang sama dorang akan bunuh ramai manusia yang tak berdosa lah. Yes, setuju. Ha. Sebab at the first place pun macam episod 2 starting pun memang diorang dah cerita. Selama 2 tahun tu diorang tak jumpa planet yang sesuai untuk diorang. Sebab semua orang halau diorang. Betul. And kita kena faham lah kenapa Skrull Yelah. ni dihalau sebab diorang hijau, dia buruk contohlah macam tu kan. Tapi inilah istimewanya MCU. Dia boleh libatkan geopolitik dan juga Betul. dan juga emosi. Dan dalam masa yang sama, apa yang berlaku kat Nick Fury tu, itu adalah dia punya PTSD. Trauma dia kena blip. Ingat nampak yang dia masa dia kena blip kan, dia macam dia tak ingat benda tu. Dia macam shit aku tak nak. Sebab tu dia jadi macam insecure. Sebab tu dia pergi Saber. Yes, sebab tu dia sebab dia adalah orang yang untouchable lah dekat kita Betul, tengok lah betul. daripada first Captain America yang members dia untouchable. Tapi disebabkan blip terus dia jadi insecure sebab shit I'm Nick Fury but I cannot escape from blip. And pada episod, aku masuk episod pertama balik kan dia kata bila dia tengah in good fit, bila dia tolong Avenger dan sebagainya masa Avenger 1 dan 2, dia pakai yang patch kan. Bila dia buka tu, itu menunjukkan dia punya kelemahan, flaws dia. So itu menunjukkan dia dah tua, dia dah tak boleh nak susun strategi, dah tak boleh nak bergerak dan sebagainya. Betul. So itu yang aku suka pasal episod 2 ni. Sebab dia dia macam letakkan satu pressure. Okay, good luck lah Nick Fury. Kau dah biarkan Skrull bermahajarela dekat dunia. Kau nak buat apa? So yang aku nampak sekarang memang hanging gila. Betul. Episod 2 juga banyak bercerita tentang politik antarabangsa sebenarnya. Ya, betul, setuju. Yang kita tahu setup dia adalah Russia ni dengan Amerika ataupun Europe dengan Amerika agak Tegang lah. sikit Terutamanya adalah Russia kan yang yang boleh dikatakan sebagai bukan sekutu, seteru kepada Amerika Syarikat. Dan menarik ni bagaimana MCU menggunakan konsep tu, cerita tu dan dibawakan dalam series ni. Sangat menarik pada aku sebab aku suka satu scene yang Nick Fury dengan Talos dalam train tu. Yang Talos cakap dia dah bawa, dia dah panggil semua Skrull datang ke bumi kan. Lepas tu Nick Fury marah. Lepas tu dia kata I hope Skrull and human can apa? Live together. Can live Talos together. cakap macam tu kan. Betul. Lepas tu Nick Fury cakap dia berlawan kau ingat balik, apa? Bangsa kita even ni human pun bergaduh, ada daripada- war, tak boleh betul. bergaduh. Ini kan pula dengan orang yang berbeza. So macam wow, menarik Dan benda tu. secara tak langsung kan dalam Secret Invasion episod 2 juga, apa yang Nick Fury cakap tu,
dia disulamkan dengan cerita dia tau. Contoh kan askar Russia cari kan. Kan dia sebut pasal black man. So orang Betul. orang tu cakap black man in a train from Moscow to ni. Kat mana nak boleh jumpa sebab you know Russia is Yelah. very Yes, wide. betul. punya Betul, world kan. betul. So itu nampak politik yang secara halus yang kalau korang faham itulah sebenarnya apa yang berlaku kat dunia realiti dan macam mana Ya, lah betul. macam manalah Skrull yang entah daripada mana-mana kat atas dekat universe ni datang ke sini nak cuba hidup bersama-sama. Memang betul. tak lah. Memang tak lah. Ada okay, kita dah selesai kot episod 1 review secara keseluruhan. Ya, betul. So kita boleh masukkan sedikit teori tentang episod 1 dan episod 2. Ada teori yang berbangkit, ada yang setakat ni yang nak kongsi. Saya macam dah tercurah sikit lah tadi. Tu lah, dia macam dah banyak juga cerita. Tapi okay, aku nak tanya dekat korang, dekat Adib dengan Izzat. Okay, ini teori kita lah, andaian kita untuk upcoming episode untuk Secret Invasion. Okay. Apa yang korang rasa Nick Fury akan buat? Dia dah tengah lemah sekarang ni. Aku buka salah satu problem lah. Dia dah lemah. Skrull dah bertaburan di seluruh dunia. Gavik nak buat Super Skrull. Dia dah dapatkan 4 elemen tu. Nanti kita akan bincangkan nanti. Dan dia pula Nick Fury dalam keadaan yang fragile. Dia macam apa benda ni, War Machine pun dah tak nak berkolaborasi dengan dia. Dia pun sempat meluahkan perkataan ego, when I'm out I'm in. So apa yang korang rasa macam I am Nick Fury. When I'm out, I'm in. in. So apa yang korang rasa Nick Fury akan buat? Adakah dia akan memanggil Young Avenger? Tiba Young Avenger. Jauh sangat tu. Itu kejap lagi ni. Okay, Sabar. sorry. Aku tercampur. Tapi kita juga dapat tahu kenapa Nick Fury tak nak memanggil Avengers, tak nak libatkan Avengers dalam Secret Invasion. Ya, betul. Sebab dia kata what if kalau Skrull boleh akan tiru Avengers. Ya, betul. Sebab And dalam then diorang akan dianggap sebagai teroris. Meeting council pun kita tahu Gravik pun dah ada plan kalau Betul. Avengers datang balik. Maksudnya Betul. mungkin dia akan ambil dia akan ubah menjadi Avengers dan ambil DNA betul. daripada Boleh. Avengers ni. Wow, itu sebab kenapa dalam Secret Invasion sebenarnya tak melibatkan Avengers. Tapi rasanya Nick Fury comeback lah. Yes. Okay, in terms of macam mana, apa yang planning yang korang rasa dia akan buat? Dengar cerita ada kejutan, ada watak cameo yang menarik episod 4, episod 5 nanti. Wow. Teori ni, teori. Teori. Dah ada orang komen juga sini tadi. Ija, betul kan kalau salah Oh, Ija ada dalam tu. ending Secret Invasion nanti cliffhanger ties to Thunderbolts dengan Captain 4. Yes. Wow. So bila kita nampak nanti. Kejap sekali lagi. Okay. Hello. Okay. So bila kita tahu yang next episode ni dia akan libatkan dengan future MCU, Nick Fury boleh selesaikan masalah ni tanpa sebarang bantuan pun tak apa. Faham kan? Faham. Cuma ada persoalan dia adalah adakah Secret Invasion ni dia akan hadir selepas The Marvels ataupun sebelum The Marvels? Sebab dalam trailer kita tengok Betul. Nick Fury kat ni Saber. So event dia berlaku sebelum kot. Mungkin Boleh jadi? Kita pun tak tahu. So kalau means that kalau sebelum Nick Fury hidup lagi and means that Nick Fury selesaikan masalah tu seorang diri sahajalah. Okay, kalau ikut Ija ni adalah admin kepada MCU Network My. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, Ija kata sebelum The Marvels jadi selepas Miss Marvel Kamalahan. Maksudnya kalau ikut timeline, Miss Marvel, lepas tu adalah The Marvels, lepas tu baru Secret Invasion. Betul lah Ija? Betul lah, kalau salah minta betul kan The Marvel jadi selepas Miss Marvel Kamalahan. Okay. So, ada satu teori yang menarik juga. Okay. Aku nak bangkang. Belum apa lagi. Colonel Rhodes kan? Okay. Dia dikatakan sebenarnya adalah Skrull. Okay. Ada beberapa teori lah yang mengatakan dia adalah Skrull. Salah satunya adalah dia memanggil Fury dengan panggilan Nick. Sedangkan dalam Captain Marvel, Nick Fury pernah cakap tak ada sesiapa yang panggil dia Nick. Apa benda tak adalah Nicky benda macam tu. Orang hanya memanggil dia Fury. So Colonel Rhodes mesti dah kenal lama dengan Fury. But why dia panggil Nick dalam episod kedua? Mungkin dia tahu Nick Fury ada darah Kelantan. Betul. Setuju. Kita orang panggil Nick Fury, kenapa tak panggil Nick? Senang, orang kampung. Betul. Mungkin orang kampung kita tak tahu. Gurau. Aku risau. Risau betul lah dia. Okay. Itu antara teorinya. So kalau lah katakan
Colonel Rhodes adalah Skrull. Okay. Sejak bila dia jadi Skrull ataupun sejak bila Skrull menyamar jadi Colonel Rhodes? Okay, Sebab pertamanya Zai, Okay, sorry. Sebab kalau kita ingat balik Endgame, Colonel Rhodes ni macam tak bersetuju dengan Amerika Syarikat punya government. Kan sebab waktu tu kan US punya ada perjanjian kan. Lepas tu waktu Endgame diorang nak kumpulkan balik Avengers. Kan ada satu meeting yang Colonel Rhodes meeting dengan Ross. kan Ross kan. Lepas tu dia padam kan. Itu menunjukkan yang macam sebenarnya dia masih tak satu fahaman lah. bersefahaman lah dengan US government. Tapi lepas tu tiba-tiba sekarang ni dia dah ada pegang jawatan yang penting untuk government. So Faham. itu menjadi persoalan sebab dia kata dalam satu teori yang aku baca tu dia kata mungkin selepas itu Skrull ambil alih dan menyamar jadi Rhodes. Setuju sebab sekarang pun kita tahu bila dia meeting dengan council, Presiden US pun dah jadi daripada Skrull kan? Presiden US. Betul. Presiden US ada Skrull lah. Kan Council of Ada Presiden US. Dia yang aku tahu ada NATO punya NATO UK punya presiden. Yang lain tak ingat lah. Tapi macam tu lah. Aku Presiden US lah. Kalau US tak ada, kan ada orang tanya hari tu kan, masa dekat dalam meeting, bukan meeting lah, maksud dia masa dia orang tengah bersidang kan, kenapa Presiden US hantar Rhodes sedangkan Presiden US sendiri patut datang untuk menjawab benda ni? Means that Rhodes ni mesti one of them. Betul. Logik kan? Betul. Sebab kalau tak mesti Presiden US yang datang. Tapi kenapa Presiden US macam mesti dia convince Presiden US untuk dia yang pergi untuk cakap pasal benda ni. Dia ala-ala tu dia tahu yang Nick Fury akan call dia untuk jumpa. And in fact dia tahu Nick Fury turun. Ya. Sebelum benda tu lebih besar kan. Dia cakap Nick Fury dah belah daripada saber. Betul. So maksudnya ada something yang jadi. And dia cakap dia dah tahu pasal Skrull ni 15 tahun lepas. Ya, betul. Dia cakap betul. Bayangkan. So maksudnya Skrull ni kalau mungkin lah kan, kalau kita tengok balik Avengers yang sebelum-sebelum ni pun ada hint-hint yang dia dah ada dah. Betul. Setuju. Betul. Banyak filem-filem Avengers yang kita tak pasal yang mungkin Skrull ni Skrull ada kan. ada. Kita tak tahu MCU dia dah plan benda tu 10 tahun lepas. Kita baru tahu 10 tahun. Sebab kalau kita tengok episod 2 ni anyone boleh jadi Skrull. Ya, betul. Kalau siapa-siapa boleh jadi Skrull, scary tau. Agent Rose pun adalah Skrull rupanya. Lagi satu kan yang menguatkan yang aku rasa macam Rhodes tu adalah Skrull. Sebab aku tahu Rhodes dia bukannya government guy sangat pun. Walaupun masa dekat Civil War dia satu team dengan Iron Man untuk go for under government. Sebab aku rasa macam dia dah fleksibel dengan dia sebagai seorang Avengers, takkan dia nak korbankan dia punya time flexibility tu menjadi seorang ahli politik contohlah. Betul. Mungkin dan, tapi okey, satu lagi persoalan, kalau itu adalah Skrull, ke mana Rhodes yang betul. ditangkap ke ataupun diculik? Sebab kita tahu satu lagi dikurung. berkemungkinan besar yang Rhodes tak mati, confirm, sebab akan ada filem dia akan datang. Kan War Machine ke series Dia filem kan? Sepatutnya filem tapi Armor jadi Wars, Armor Wars tu sepatutnya filem tapi jadi series kalau tak silap. Tapi maksudnya akan ada perancangan untuk filem atau series dia lah. Filem, Ija cakap filem. Filem. So dia tak matilah, confirm tak matilah. Either dia Skrull ataupun dia hilang ke apa, kita tak tahulah. Tapi Armor Wars ni tak tahu ada kaitan dengan Skrull ke tak, tapi dia tak ada. Dia tak silap aku Armor Wars nanti akan keluar siapa ni kan? Hammer tu, yang Hammer teknologi. Iron Heart akan keluar kat situ kan? So mungkin konflik Skrull ni dah selesai lah kot. Boring lah Wars. Boring. Di masa neopolitik tak ada sangat. Tapi kalau tengok contoh macam Falcon and Winter Soldier pun lebih kurang macam ni juga. Okay, betul, Falcon betul. best. Okay, cuma kalau nak katakan Falcon dengan Secret Invasion kan, rasanya Secret Invasion ni dia punya vibes Winter Soldier tu lagi kuat tau. Setuju, betul. Vibes yang macam Rogue Nation, spy, bertelaburan. Sebab besar isu dia terlalu besar sangat kot. Dia macam dia nak main isu politik, lepas tu isu banyaklah besar sangat aku rasa. Isu negara, isu tata kelola. Wow. Anik macam makin berani ya sekarang ni.
Tak apa ni aku Okay, mengalu-alukan. Cuma Okay, betul-betul okay, lah. okay. Kita tengok balik episod 2. Orang ni komen kan, Donatello komen kat TikTok, setiap Skrull yang menyamar, dia akan ambil sekali minda orang tu. Betul. Macam kan ingatan. dia tie dekat HQ diorang tu kan, Gravik punya team lah kan. Tapi itu sukar lah nak cakap. Takkanlah Rhodes yang sepower-power macam tu pun kena tangkap. Contoh dia macam tu lah. Boleh jadi je sebab Tapi dia lemah kot. Dia punya kan tulang belakang dia patah kan. betul. Sebab tu dia boleh, so bila dia ambil ingatan tu, dia boleh tahu macam mana orang tu bertingkah laku, behavior dia, orang tu berfikir, ingatan dia semua. Ui, bahaya tau. Betul. Bayangkan orang tu dia menyamar jadi kau, and dia tahu semua benda. So kau tak boleh soal macam-macam. Ya betul. Macam semua dia tahu. Setuju. Ya tu. Kau kan ingat dia adalah orang yang sama. Wish, scary tau. Alamak, macam mana ni? Jangan macam tu. Okay, so kita dah 31 minit. Ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Overall aku rasa untuk Secret Invasion episod 1 dan episod 2 menarik lah. Konsep dia, cerita dia, plot cerita dia agak menarik. Sebab dia banyak cerita tentang isu politik, geopolitik semua tu kan. Dia disulam dengan isu-isu begitu. So macam tidaklah nampak sekadar superhero movie macam sebelum ni. Dia ada sedikit macam Falcon and the Winter Soldier. Dalam masa yang sama dia, aku rasa vibe Secret Invasion ni dia macam vibe yang scary tau. Betul. Siapa macam kau main Siapa boleh trust? Werewolf. Werewolf. Siapa yang kau boleh percaya Dia nak bawa vibe yang macam tu. Macam, ui kau tak boleh percaya dia. Kau tak boleh percaya dia. Dia macam vibes Captain America yang Winter Soldier tu lah. Apa ni? Hydra. Duri dalam daging. Duri dalam daging. Ui, aku rasa itu yang menariknya dalam Secret Invasion-nya. And also aku, macam aku cakap sekali, aku memang really looking forward dekat Nick Fury. Aku nak tahu apa plan dia. Ataupun aku tak tahu Secret Invasion kali ni adakah dia akan lebih fokus more dekat Nick Fury punya plan, ataupun ada macam kau cakap dia lah, ada karakter lain yang akan tolong dia. Itu yang aku really looking forward lah. Sebab memang dia letakkan Nick Fury tu memang lemah, tua. So aku nak tahu, macam orang cakap lah, orang lain cakap okay, dia ni another step sebenarnya. Dia macam buat bodoh-bodoh kejap, jumpa dengan wife dia kejap, and then baru dia plan. So aku nak tengok the next episode macam mana. Betul. Sebab dia kita punya pun perancangan. Kita ada 6 episod je pun kan. Yes. Rabu ni dah episod ketiga. Yes. So benda ni laju kita je. tengok. So nantikan hari Rabu pukul 3 petang Betul. episod terbaru Secret Invasion. Jangan lupa untuk tengok. Dan itulah, sebenarnya episod 2 lagi best lah. Ya, betul. Episod 3 tengok 3 lagi best. 3 lagi best. Tapi yang berlakon Gravik tu, Benadir tu power lah dia. Betul. Power. best tau. Emosi dia Betul. bawa. Dia nampak betul-betul, macam kau cakap, dia macam tersakiti. Dia nampak tak puas hati tu. Skrull yang tersakiti. Alright. Aku yang berdosa. Terima kasih kerana mendengar podcast ini, Sembang Marvel di Spotify, dan yang mendengar dan menonton di YouTube. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel YouTube Sembang Marvel, dan juga follow dan letak rating 5 star di Spotify Sembang Marvel. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami Sembang Marvel. Terima kasih juga kepada korang-korang Maca kerana telah menyempurnakan hari kami. Yes. Apa tagline dia? Korak-korak. tak ada tagline. Kalau korang nak rasa korang-korang ni, korang boleh follow. Kita orang akan update event mana yang kita orang akan masuk dekat bio Instagram kita orang. So nanti korang follow lah. Jad, kau sebagai panel Sembang Marvel ke sebagai... Oh tak, saya bercakap sebagai panel Sembang Marvel. Jangan korang maksudnya bukan kita orang. Korang-korang Maca. Maksudnya kau kena cakap korang-korang macam akan ada. Okay. Dapat tak? Yeah. Nanti lah next episode. Okay. Alright, bye-bye. Alright, guys. Assalamualaikum. Ciao.